اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Okey, amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, kelas kita begini. Okey, kita sambung lah. Sambung berkaitan dengan muamalat, iaitu bab yang ke-6, uqud at-tabarru'at. Kalau tak salah lah minggu lepas kita dah habis kan? Kita habis yang uqud al-muawadat. Kan? Uqud al-muawadat. Uqud at-tabarru'at ni kita cubalah, kalau mampu sempat habiskan kita habiskan. Kalau tak sempat habiskan kita sambung lagi lah minggu depan. Kita buat macam 2 siri macam itu kan. Okey. Okey, berkaitan dengan jadi kamu akan belajar dekat tempat ni 2 uqud je lah, kan. Bawah tu ada pembahagian dia. Okey, yang kedua ni adalah uqud at-tabarru'at. At-tabarru'at. Apa dia? Kita akan belajar berkaitan dengan pengertian uqud at-tabarru'at, al-hibah, al-wadi'ah, al-qardu, al-kafalah dengan ar-rahnu. Okey. Ni semua istilah-istilah Arab lah ni, istilah-istilah bagi muamalat. Okey, kemudian kita akan tengok rukun-rukun dan syarat-syarat hibah, wadi'ah, al-qardu, kafalah dan ar-rahnu. Maksudnya dia ada apa? Dia ada 5 lah. Okay, hari tu al-muawadah tu ada 6. Ni ada 5. Okay. Kemudian kita akan tengok kepentingan uqud at-tabarru'at. Berkaitan dengan okay. Yang keempat juga, tujuan kita belajar ni pada untuk melahirkan umat Islam yang peka dengan uqud at-tabarru'at. Ni sebab sebahagian ni memang kita akan terlibat lah biasanya. Kan, cuma kamu ni mungkin sebab baru pelajar sekolah lah, nanti bila kamu dah dewasa, kamu kerja, kamu dah berkeluarga, kebanyakan uqud ni kita akan terlibat. Kan? Jadi itu yang kita belajar ni sebenarnya basic je. Kan, sebab muamalat ni macam Ustaz sebut sebelum ni, dia memang ilmu yang complicated sebenarnya. Yang kalau dia susah juga sebenarnya. Dia banyak sebab dia melibatkan banyak ijtihad baru. Sebab zaman Nabi banyak benda tak ada macam ni. Jadi banyak memerlukan seorang ulama yang hebat ni, mujtahid ni, dia nak buat apa? Dia nak buat fatwa, dia nak buat satu produk baru berkaitan dengan kewangan Islam. Jadi memang dia agak sukar lah sebenarnya. Kan? Macam Ustaz sendiri pun secara peribadi memang Ustaz bukan bidang ni jugalah. Dia memang ada orang bidang-bidang dia. Ustaz pun lebih kepada basic lah, belajar kat Universiti Malaya dulu pun subjek-subjek muamalat yang basic-basic je lah. Kalau kami zaman kat Ustaz kat dulu kami belajar fiqh muamalat. Fiqh muamalat tu kira satu kitab jugalah belajar berkaitan dengan muamalat Islam. Macam kamu ni lagilah sikit je. Sikit sangat je lah. Kan berkaitan dengan muamalat. Kalau nak kepakaran lagi, maksudnya kena sambung pula lah. Sambung bidang apa? Maksudnya sambung master ataupun PhD. Perkhususan berkaitan dengan muamalat ni lagi hebat lah. Okay. Kita tengok yang pertama tu. Okay, uqud at-tabarru'at. Okay, uqud at-tabarru'at ni apa dia? Uqud at-tabarru'at ialah akad untuk memberikan harta. Okay, untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain tanpa sebarang balasan dengan tujuan sebagai kebajikan semata-mata. Okay. Okay, maksudnya apa? Akad ni maksudnya dia ada 2 orang lah. Kan? Akad ni ijab qabul. Kan? Maksudnya dia ada orang yang bagi, ada yang orang terima. Okay? Dia tak boleh, kalau sebut akad ni kalau seorang-seorang, dia tak panggil akad. Sebab tu panggil akad nikah. Akad nikah ni 2 orang lah. Kan? Maksudnya pihak isteri tadi, ataupun kita panggil wali lah, ataupun dengan bakal suami tadi. Kan? Mesti ada 2 orang. Ataupun lebih pun boleh lah. Tapi bila sebut akad ni, dia lebih pada seorang. Okey, akad apa? Berikan harta ataupun manfaat kepada orang lain tanpa sebarang balasan. Dengan tujuan
kebajikan semata-mata. Okay, dia lebih kepada apa? Tujuan dia kebajikan lah. Kan, kalau jual beli tadi lebih nak untung kan. Kalau kita mengaji uqud al-muawadah tu dia lain sikit. Okay. Antara uqud at-tabarru'at yang akan dibincangkan dalam bab ini ialah al-hibah, al-wadi'ah, al-qardu, al-kafalah dengan ar-rahnu. Sebab tu dia kata antara ni. Kan mungkin dia ada lebih lagi. Tapi kita belajar yang 5 ni sajalah. Loh, Naim tak iri masuk. Naim ni masalah lain selalu kot. Okey. Jadi kita akan fokus pada 5 ni lah. Okey, jadi kamu nak ingat sikit maksud uqud at-tabarru'at ni apa? Maksudnya akad memberikan harta atau manfaat kan kepada siapa? Kepada orang lain lah, kepada orang lain tanpa sebarang balasan. Kan tujuan dia untuk apa? Kebajikan. Kan macam kita kata derma lah. Kan kita derma bagi duit ke orang. Kan? Kita bila derma kita tak mau manfaat apa-apa lah. Tujuan dia apa dia? Kebajikan je lah. Tak boleh lah kita derma ke orang, kita minta balasan kat dia. Itu tak jadilah derma. Kan? Sebab tu ada pertukaran. Jadi lebih kurang masuk macam tu lah. Nanti kita akan detailkan satu-satu. Okey. Siapa? Nombor tak baca ni. Farah baca Farah? Saya tengok kat skrin tau. Boleh. Al-hibah, pengertian. Pemberian tanpa sebarang balasan. Dari segi bahasa, dari segi istilah, memberikan pemilikan harta kepada orang lain tanpa sebarang bayaran atau balasan ketika masih hidup secara sukarela. Dalil keharusan al-hibah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Artinya, dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka memberikan kepada kamu dengan suka hatinya sebahagian daripada mas kahwin, maka gunakanlah pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang lazat lagi baik kesudahannya. Berdasarkan ayat ini, ijma' ulama' mengharuskan pemberian secara sukarela iaitu al-hibah. Okey, contoh al-hibah. Seorang bapa menghibahkan semua harta kepada anak-anaknya. Okey. Apa stop kat situ dah. Farah sambung lagi dah. Okey. Start terang sikit. Okey, al-hibah. Yang pertama ni jenis al-hibah. Okey. Hibah ni yang orang Melayu duk guna ke istilah ni. Banyak hibah ni produk takaful duk guna zaman lah. Kan, produk takaful. Dia ada hibah-hibah kan. Okey, pengertian dia pemberian tanpa sebarang balasan. Okey, pemberian tanpa sebarang balasan. Istilah dia apa? Memberikan pemilikan harta kepada orang lain tanpa sebarang bayaran atau balasan ketika masih hidup secara sukarela. Dia nak macam derma juga sebenarnya. Kan, cuma selalu hibah ni orang kaitkan dengan pemilikan harta lah. Kan, kalau hibah ni kalau derma ni lebih kepada orang bagi duit. Kan, maksudnya kalau hibah ni lebih kepada pemilikan harta ni dia. Maksudnya lebih kepada apa? Kita kata rumah, tanah, kenderaan, benda-benda yang kita boleh, yang kita kata apa? Jenis kepada harta lah. Duit pun harta juga sebenarnya. Kan, cuma istilah
kita lah selalunya kita panggil derma lah kalau duit ni. Kan? Selalunya kalau beli kalau kita bagi harta contoh yang Ustaz sebut tadi, maksudnya tanpa sebarang bayaran, kita nak bagilah kepada orang lain. Kepada siapa-siapa lah, termasuklah anak kita ke, orang adik-beradik kita ke, okay, kawan kita ke. Okay. Maksudnya tak harapkan sebarang bayaran ataupun balasan ketika masih hidup secara sukarela. Dengan syarat dia kita masih hidup lah. Bila mati dia cerita lain lah. Kalau kita mati, harta kita bagi ke anak-anak. Yang tu kita panggil faraid. Kan, pembahagian harta pusaka. Itu dia tak panggil hibah lah. Kan, sebab apa? Sebab dah mati. Kalau masih hidup, dia panggil hibah istilah dia. Okay. Dalil dia macam Farah baca tadi lah. Ustaz ambil terjemahan tu lah supaya ringkaskan masa. Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. Ni kepada apa? Kepada bakal suami lah ni. Kan nak kahwin dengan seorang perempuan kena bagi mas kahwin. Okey, kemudian jika mereka memberikan kepada kamu dengan suka hatinya sebagai daripada sebahagian daripada mas kahwinnya, maka makanlah, gunakanlah pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang lazat lagi baik kesudahannya. Maksudnya apa? Maksudnya bila kahwin dengan seorang perempuan, kan, maksudnya orang lelaki tadi bagi mas kahwin. Kan, lepas tu bila dah kahwin, kan, isteri tadi dia kata kesianlah kat abang tak ada duit. Dia bagi duit, sebahagian duit mas kahwin dia dapat tadi dia bagi kat suami dia. Boleh tak? Boleh. Kan, tu sebab apa? Sebab duit dia, ikut suka dia lah. Yang tu sebahagian para ulama kata pemberian tu dipanggil hibah. Pemberian maksudnya dia bagi kat suami dia, kan. Walaupun dulu duit tu suami dia yang bagi kat dia, kan, duit mas kahwin. Kan, tapi dia nak bagi kat suami dia, kata duit suami dia tak ada, kan, dia bagi kat duit kat suami dia sikit, kan. Okey. Jadi tu panggil hibah. Okey. Berdasarkan ayat ini, ijma' ulama mengharuskan pemberian secara sukarela iaitu al-hibah. Jadi berdasarkan ayat ni ijma' ulama. Kan. Ni dia punya, kamu nak kena ingat dia punya keyword dia lah. Okey, ijma' ulama mengharuskan pemberian ataupun mengharuskan hibah ni secara sukarela. Okey, contoh hibah, seorang bapa menghibahkan semua harta kepada anak-anak dia. Ni maksudnya masih hidup lah ni. Macam keluarga ustaz, ayah ustaz dah meninggal lah. Masa ayah ustaz hidup lagi dulu, ayah dengan mak ustaz memang bahagi harta dekat kami anak-anak ni. Kami seramai 6 orang ni memang bagi sebelum masa mak ayah ustaz masih hidup lah. Kan, semasa ayah ustaz masih hidup lagi dah bagi dah. Yang tu dia tak panggil faraid lah. Dia panggil apa? Hibah lah. Dan kami bahagi harta tu sama banyak. Kan, semua setuju ayah nak bagi sebab masa hidup, kan, kalau dah meninggal dia ada dua pilihan lah. Kan, sama ada nak bagi suka sama suka ni maksudnya kita nak bagi sama banyak laki perempuan. Satu lagi, kalau dah mak ayah mati tadi, kan, satu boleh bagi cara tu. Satu lagi kalau lah salah seorang ahli keluarga tadi tak setuju, dia kena bagi ikut faraid lah. Kan, anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian. Kan. Tapi kalau masa hidup tak timbul lah isu tu. Sebab apa? Sebab harta tu mak ayah kita punya, ikut suka mereka lah, dia nak bagi banyak mana. Kan, jadi kalau mak ayah kata tak payahlah, tak apalah, kita bagi sama banyak lah, ikutlah mak ayah punya. Sebab apa? Sebab dia pun masih hidup. Pemberian masa hidup tadi kita panggil apa? Hibah. Dia panggil hibah. Okey, jadi kena bezakan lah. Bagi masa hidup. Sama lah tadi macam isteri bagi kat suami, kan. Suami bagi kat isteri dia tak ada hibah. Sebab isteri itu adalah tanggungannya. Kan, macam ayah bagi kat anak, kalau bagi yang biasa ni dia bagi nafkah. Kan, dia bagi harta, hak tu bukan nafkah. Kan, sebab harta tu dia tak bagi pun dia tak berdosa ayah tadi. Sebab apa? Sebab tu bukan hak anak dia. Kan, tapi pemberian yang hari-hari anak nak makan, nak pergi sekolah, hak tu memang nafkah zahir yang wajib ayah bagilah kepada seorang anak. Adapun harta tadi dia bukanlah kewajipan, tapi tu yang dia bagi, dia bagi istilah hibah. Okey. Boleh setakat tu faham tak? Farah boleh faham Farah? Boleh. Okey, Farah sambung lagi. Rukun dan syarat hibah. Rukun pertama, pemberi hibah dan penerima hibah. Syarat dia, pemberi hibah mestilah berkelayakan untuk memberi hibah iaitu baligh, berakal, tidak
dipaksa dan tidak ditegah daripada menguruskan harta mahjur alaih seperti Alaih. orang yang muflis. Mahjur alaih seperti orang yang muflis. Dengar tak? Okey, betul. Mempunyai hak untuk menguruskan harta seperti bukan pemegang amanah harta anak yatim. Penerima hibah pula disyaratkan boleh menerima hibah sama ada orang dewasa, kanak-kanak dan orang gila. Manakala janin yang belum lahir tidak layak menerima hibah. Okey, Ustaz, Farah, lagi sabar Farah sambung tu ni. Okey, rukun yang pertama pemberi hibah dengan penerima hibah lah. Kan ayah yang bagi harta tadi, anak tu sebagai penerima tadi lah. Okey. Pemberi hibah mestilah berkelayakan. Maksudnya bahawa dia mestilah balik, berakal, tidak dipaksa, kan tidak ditegah menguruskan harta. Maksudnya orang yang muflis lah. Muflis ni memang dia harta dia memang dia akan diambil. Kan kalau orang yang berhutang dia kerajaan lah. Okey. Mempunyai hak untuk menguruskan harta seperti bukan pemegang amanah harta anak yatim. Kan maksudnya harta tu bukan harta anak yatim lah, maksudnya harta dia sendiri. Okay. Yang ketiga, penerima hibah pula boleh pula disyaratkan boleh menerima hibah. Orang dewasa boleh, kanak-kanak boleh, orang gila pun boleh. Kan. Manakala janin yang belum lahir tidak layak menerima hibah. Maksudnya apa? Baby dalam perut kan. Baby dalam perut ibu tu, yang tu tak layak lagi lah. Kena dia lahir dulu. Baby pun layak terima. Kan? Tapi syarat dia kena keluar pada perut mak dia dululah. Okey. Okey, terus rukun kedua. Rukun yang kedua, harta yang dihibah. Syarat mestilah telah wujud, mempunyai nilai menurut syarak kerana harta yang haram tidak boleh dihibahkan seperti arak dan harta yang dicuri. Mestilah milik sempurna pemberi hibah kerana tidak sah melakukan hibah terhadap harta orang lain. Okey. Harta yang dihibah mestilah harta tu mesti ada lah. Kan? Lagi bagi hibah benda harta yang tak ada tak boleh lah kan. Mempunyai nilai menurut syarak. Maksudnya harta ada nilai lah. Kan? Maksudnya benda-benda yang haram, arak ke, harta yang kita dicuri ke, tak boleh lah. Okey. Yang ketiga mestilah milik sempurna pemberi hibah. Maksudnya antaranya contohlah ni selain kat sini, contoh dia kata hibah harta orang lain. Contoh kata rumah tu pemilik dia 2 orang. Boleh jadi je pemilik 2 orang. Kan beli rumah, buat loan, buat share loan. Kan dia buat bagi istilah apa? Joint loan. Joint loan ni maksudnya suami dan isteri depa joint loan. Maksudnya nama depa 2 orang lah beli harta tu. Maksudnya kalau ayah saja nak bagi, mak tak setuju. Tak boleh bagilah. Sebab apa? Sebab pemilikan tu tidak sempurna. Okey, terus yang ketiga. Rukun yang ketiga, sirah iaitu lafaz ijab dan qabul. Syarat dia lafaz ijab dan qabul mestilah berlaku dalam satu majlis. Sirah juga tidak boleh mengandungi tempoh hibah yang menunjukkan ia adalah untuk sementara waktu sahaja kerana hibah mestilah berterusan untuk selama-lamanya. Okey. Pertama, lafaz ijab qabul mestilah dalam satu majlis lah. Kan satu majlis ni macam kita kata contoh, Ustaz bagi mudahan contoh akad nikah lah kan. Contoh akad nikah, wali kata aku nikahkan Dika dengan anak aku sekian. Lepas tu bakal suami tadi dia pun jawab esok pula majlis lain. Tak boleh lah, sama lah macam ni juga. Kan maksudnya nak bagi hibah tu waktu tu, nak terima pula esok pula. Tak boleh, dia kena masa tu jugalah. Satu majlis. Okey. Yang kedua apa dia? Yang kedua, dia tak boleh ada sementara waktu. Maksudnya kalau hibah ni bagi terus lah. Dia tak boleh kata hibah ni nak bagi harta ni untuk setahun je lah. Tahun depan kena bagi balik. Tak boleh. Dia kena
Bila sebut hibah tadi dia mestilah berterusan untuk selama-lamanya. Okey. Okey, ada soalan tak? Farah boleh Farah? Boleh. Boleh. Okey, kita pergi seterusnya. Hibah tu kira dia tetap Ustaz. Tetap Ya? hibah tu memang tetap untuk seseorang kalau dia dah apa orang kata, tetapkan untuk orang tu. Yalah jadi milik dia lah. Kalau orang tu nak bagi kat orang lain, tak apa. Kalau orang tu nak bagi kat orang lain, macam Ha. dia lah, dia milik dia, lepas tu nak bagi kat orang lain, kau dia lah. Macam orang bagi makanan kat kita lah, sama je. Bagi makanan kat kita. Kita tak makan pun. Kita tahu aku kenyang dah lah, kita bagi makanan kat orang lain. Salah ada lah. Sebab dah makanan tu milik kita dah. Faham tak? Orang bagi kat kita kan, jadi milik kita, ikut suka kita lah bagi kat orang ke, kita nak makan kan, sama lah. Kan, sama je bab ni. Okay. Kita terus. Siapa? Anissa ada? Ada. Ya, sama Anissa. Sambung yang wadi'at lah. Wadi'ah. Wadi'ah. Dia kalau ta marbutah, bila berhenti kita tak sebut bunyi ta, dia bunyi ha. Itu cara dia nanti. Kalau ta maftuhah tahu kan? Ta yang mana ta kat sini tak? Ta kat sini. Yang ta yang terbuka. belakang tu lah. Ta yang terbuka tu. Kalau ta tu kita berhenti dia al-wadi'at lah. Kalau ta tu lah. Kalau macam ni kalau kita berhenti al-wadi'ah. Kalau kita tak mau berhenti, kita kena berbaris lah. Al-wadi'atu. Al-wadi'atu dia bunyi tu lah. Boleh? Boleh. Okey. Al-wadi'ah. Pengertian dari segi bahasa, sesuatu yang ditinggalkan kepada orang selain pemiliknya untuk menjaganya. Dari segi istilah, harta yang diserahkan kepada orang lain untuk menjaganya tanpa diberikan upah. Okey, Ustaz. Ustaz tiba-tiba teringat. Ustaz dan Nisa. Amir. Ya. Lagi kamu peringat kat Ustaz soalan kamu. Okey. Ustaz tu jawab soalan tu. Dia tak boleh jawab pakai mesej. Dia kena cakap. Dia tak payah ni. Sebab Amir ada tanya soalan hari tu. Nanti orang lain pun boleh dengar sekali lah jawapan Ustaz lagi. Nak ringkas pendek je. Okey. Ustaz Nisa sebelum sambung Ustaz terang sikit dulu. Okey, al-wadi'ah. Wadi'ah ni berapa? Sesuatu yang ditinggalkan kepada orang selain pemiliknya untuk menjaganya. Maksudnya kita bagi orang lain jaga hak kita. Okey. Istilah dia apa? Harta yang diserahkan kepada orang lain untuk menjaganya tanpa diberikan upah. Ustaz nak bagi kamu senang faham dia. Wadi'ah ni akaun simpanan kita dekat bank tu. Kalau kamu perasan, kalau kamu buka akaun syariah, akaun yang daripada bank Islam ke, tabung haji ke, tabung haji wadi'ah ke? Ustaz tak pasti. Soal-soal macam wadi'ah juga. Macam yang pastinya tak bank Islam lah, bank Islam, BSN. Kalau CMB kamu cakap kat dia nak akaun Islamik, Maybank Islamik, RHB Islamik. Kalau kamu buka akaun simpanan ni nama dia adalah akaun wadi'ah. Akaun wadi'ah. Akaun bank, kamu ingat akaun bank kita lah. Okey, harta yang diserahkan kepada orang lain, maksudnya kita serahkan duit kita dekat bank lah. Untuk bank jaga tanpa diberikan upah. Maksudnya bank tak ambil upah pun. Sebab tu dia tak cah apa-apa pun. Kan, yang ada cah apa dia? Cah kad ATM. Kad ATM ada cah, tapi dia bukan cah duit kita. Dia cah apa? Bukan dia cah tu sebab kita simpan duit kat dia. Dia cah tu sebab kita bayaran untuk kad tu sebab kita nak akan ambil duit kan. Saya tak ingat setahun berapa tau, RM20, RM30 tau. Kan RM10, saya tak ingat lah. Tu boleh check. Dia biasanya dia akan tolak lah akaun bank kita hujung tahun. Kan. Tapi itu bukan cah. Itu bukannya upahnya. Itu adalah cah atas kad tu, perkhidmatan kad. Kan. Sebab tu wadi'ah ni takrif dia harta yang kita bagi kat bank tadi kepada orang lain untuk jaga dia tanpa diberikan upah. Kan maksudnya kita tak bagi dia upah. Okey, sambung Nisa. Dalil keharusan wadi'ah. Firman Allah,
Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala amanah kepada ahlinya. Ayat ini mewajibkan penjaga harta menyerahkan harta di bawah jagaannya kepada tuannya. Contoh Al-Wadi'ah. Hasan menyimpan kereta di rumah kawannya sepanjang tempoh dia mengerjakan umrah. Okey, saya sambung ya. Okey, dalil keharusan dia. Okey, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kan sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala amanah pada ahlinya. Kan macam Ustaz cerita tadi, bila simpan duit kita tak simpan kat orang lah selalunya. Boleh je kita simpan kat ayah kita contoh. Simpan kat abang kita. Maksudnya kita simpan kepada orang yang kita percayalah, kat kawan kita. Kan, tapi kalau duit banyak-banyak ni biasanya apa? Kita simpan kat bank lah. Sebab apa? Bank ni dia apa? Satu institusi keuangan yang dipercayai lah. Sebab dia ada black and white, dia ada perjanjian, dia ada apa? Maksudnya dia yang kerajaan bagi kuasa kat dia untuk simpan duit kita. Bahkan zaman lah kita ada apa? Kita ada PIDM lagi. Kalau kamu perasan PIDM ni maksudnya kalau duit kita tiba-tiba hilang kat bank ataupun bank tu bankrupt, kerajaan akan bayar kat kita duit simpanan kita tu. Kerajaan akan bayar duit simpanan kat kita. Okay. Jadi biasanya kita bank lah. Okay. Ayat ini mewajibkan penjaga harta menyerahkan harta di bawah jagaannya kepada tuannya. Okay. Contoh dia bagi kat sini, Hasan menyimpan kereta di rumah kawannya sepanjang tempoh dia mengerjakan umrah. Ni contoh dia bagi. Maksudnya wadi'ah ni, contoh Ustaz bagi tadi, contoh kamu bank lah. Kan macam ni boleh jugalah. Hasan ni dia pitak kereta dia kat rumah kawan dia sepanjang tempoh dia pergi umrah. Kawan dia cah tak? Kalau kita pergi letak macam siapa biasa pergi Langkawi, kan kalau dekat JT tu kan ada tempat kita simpan kereta kan. Hak tu bayar. Hak tu dia tak panggil wadi'ah lah. Sebab hak tu ada upah. Kan. Wadi'ah ni maksudnya kita bagi harta kat orang, dia tolong jaga dan dia tak cah kita. Maksudnya kita tak upah dia, kita tak bayar kat dia. Kalau macam kat ferry Langkawi tu dia bukan wadi'ah lah. Sebab depa bayar, kita kena bayar duit kat depa. Depa jaga 5 hari ada harga dia, sehari berapa ringgit, 2 hari berapa ringgit. Kan tu ada upah. Ada pun macam Hasan ni, dia kira wadi'ah lah. Maksudnya apa-apa je lah. Kereta ke, kan kita tolong tolong jaga rumah ke, jaga duit ke. Maksudnya apa-apa harta. Harta ni apa? Benda yang bernilai. Kan jaga telefon pun termasuk wadi'ah jugalah. Kan kita nak pergi mana-mana ke, contohlah nak pergi mandi kat swimming pool, kan kita pun bagilah kawan kita jaga telefon kita 2 jam. Termasuk wadi'ah jugalah tu. Walaupun 2 jam. Kan masa ni dia tak ada lahat masa. Maksudnya apa? Jaga tadi tanpa upah. Kan tapi kalau kita pergi dekat tempat yang mandi-manda tu, kita panggil apa lah, macam dekat Sungai Petani ada satu kan, yang terdekat Sungai Petani kot rasa. Kan Jitera ada tak? Maksudnya kita nak simpan barang kita pakai box tu kena bayar duit. Tu tak jadi wadi'ah lah sebab ada upah. Dia syarat dia kita bagi orang jaga harta kita tanpa upah. Okey, tanpa upah. Okey, sambung Anissa. Rukun dan syarat al-wadi'ah. Rukun pertama, pemberi dan penerima harta. Syarat, kedua-dua pihak mestilah berkelayakan untuk menguruskan harta iaitu baligh, berakal dan tidak dipaksa. Yang kedua, orang yang menerima al-wadi'ah mestilah orang yang layak memegang amanah itu. Contohnya, orang kafir tidak boleh menerima amanah dalam bentuk mushaf Al-Quran dan orang yang berihram haji atau umrah tidak boleh menerima amanah binatang buruan. Yang ketiga, orang yang menerima al-wadi'ah mestilah orang yang tidak ditegah daripada menguruskan harta seperti orang yang muflis. Okey, sekejap. Okey, yang pertama, rukun yang pertama pemberi dan penerima harta tu lah. Wadi'ah tadi. Kan kalau kita tadi contoh tadi Hasan dengan kawan dia, kita dengan bank, kan. Okey. Kedua-dua pihak mestilah berkelayakan untuk menguruskan harta, baligh, berakal dan tidak dipaksa. Okey, ni basic lah, sama je. Orang yang menerima wadi'ah mestilah orang yang layak memegang amanah. Sebab tu saya kata tadi, kita orang yang kita percaya, orang macam bank kan. Okey.
contohnya orang kafir tidak boleh menerima amanah dalam bentuk mushaf Al-Quran. Ni mesti ada syarat lah. Kalau orang kafir kita tak boleh lah bagi Quran dan jaga Quran. Kan orang yang berihram haji kan tidak boleh menerima amanah binatang buruan. Okey. Orang yang menerima wadi'ah mestilah orang yang tidak ditegah daripada menguruskan harta seperti orang yang muflis. Okey. Terus Rukun yang kedua, harta. Syarat milik sempurna pihak yang menyerahkan harta. Kedua, bernilai menurut syarak kerana harta yang tidak bernilai seperti arak dan khinzir tidak boleh menjadi al-wadi'ah. Okey, ni sama dengan tadi lah. Milik sempurna kan. Lepas tu yang kedua, benda-benda yang tidak bernilai lah menurut syarak. Benda tu bernilai. Arak ni ada nilai sebab dia ada harga. Tapi maksudnya tidak bernilai dari segi syarak, dari segi agama lah. Okey. Okey, terus. Rukun ketiga, sirah iaitu lafaz ijab dan qabul. Syarat ijab dan qabul dilakukan secara sukarela. Dua, mestilah menunjukkan penyerahan dan penerimaan barang. Okey, ni pun sama lebih kurang tadi lah. Okey, ijab qabul ni dia sukarela. Okey, mestilah penyerahan penerimaan barang tu ada lah kan. Macam kita kita buka account kan. Kita buka account, lepas tu kita deposit duit. Kan deposit duit ni macam-macam cara kan. Kalau bank ni kita boleh transfer lah ni. Boleh transfer daripada account lain pun boleh. Kita pergi kat bank masukkan dalam machine dia panggil. Deposit tu pun boleh, masuk dekat kaunter pun boleh kan. Itu semua benda-benda yang dibenarkan lah. Okey, habis kat situ al-wadi'ah. Ada soalan tak? Senang lah. Ustaz rasa yang ni lebih senang pada al-mu'awad lah. Kan tajuk ni lebih mudah lah sebenarnya. Lebih mudah. Maksudnya sebab apa dia masuk bawah tabarru'at, tak ada balasan, tak dapat upah sebab wadi'ah ni juga samalah. Kita simpan duit kat bank, dia tak cah apa-apa maksudnya. Kan? Bahkan kadang-kadang tiap-tiap tahun kita dapat duit lagi. Dia akan dapat 1 hingga 2% je biasanya. Sikit je lah. Kan biasanya sebab duit kita biasanya dia akan guna saja. Dia akan guna untuk apa-apalah. Orang buat loan ke, orang buat pinjaman ke, maksudnya dia akan guna tempat lain bank. Lepas tu dia akan bayar kat kita biasanya. Dia panggil istilah dia dividen. Dividen. Okey. Yang seterusnya yang ketiga, kita habis yang tiga je lah. Nanti 2 lagi kita sambung minggu depan lah. Nanti sebab Ustaz nak target minggu depan kita akan buat quizzes sekali lah tajuk ni. Siapa lagi Ada rasa lain tak okey ni. Siapa lagi Ustaz lama tak ni? Nasuha lah. Boleh Nasuha? Boleh. Ya. Al-qard. Pengertian daripada segi bahasa, pinjam dari segi istilah, memberikan harta kepada pihak yang memanfaatkan harta tersebut dan dikembalikan gantian yang sama jenis dengannya tanpa sebarang tambahan. Dalil keharusan. Al-qardi ya Ustaz. Al-qardu. Al-qardu. Ni bahasa Arab kan. Bahasa Arab perkataan asal dia kalau dia duduk sorang-sorang dia akan apa? Dia akan marfu'. Kan apa kan belajar bahasa Arab kan. Maksudnya apa marfu' ni maksudnya dia akan marfu' kan ada banyak tanda alamah dia kan. Dia marfu' dengan dhammah, marfu' dengan alif, marfu' dengan waw. Habis dah. Okey. Marfu' dengan waw. Maksudnya kalau satu perkataan, contoh macam apa-apa perkataan lah bahasa Arab. Kalau dia satu-satu dia aja. Kita nak baca macam mana? Kita akan baca dia baris dhammah. Kan. Bila ada perkataan lain baru dia berubah. Dia akan jadi baris kasrah ke, jadi fathah ke. Itu basic dah. Okey. Boleh faham tak? Boleh. Nisa. Nisa pula dah. Sebut nama orang lain. Okey, sambung. Al-qardu lah. Al-qardu adalah harus secara ijma' ulama berdasarkan firman Allah, "Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Artinya, siapakah yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan gandakan balasannya dan baginya pahala yang mulia. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala membuat perumpamaan amal soleh dan sedekah yang dilakukan sebagai memberi hutang kepada Allah
dan akan mendapat ganjaran yang besar. Perumpamaan yang dibuat ini menunjukkan keharusan al-qardu kerana Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuat perumpamaan dengan sesuatu yang diharamkan. Contoh al-qardu. Aisyah meminjam RM5,000 daripada ibunya untuk memulakan perniagaan menjual kain. Okey, Sat, berhenti situ dulu. Okey. Ni pada al-qardu pula. Okey, al-qardu. Sat lah, Sat seminit. Aduh, anak ustaz ni. Jap. Okey. Al-qardu maksud dia dari segi bahasa dia pinjaman lah. Kamu ingat qardu tu maksud dia pinjaman. Okey. Memberikan harta kepada pihak lain yang memanfaatkan harta tersebut dan dikembalikan gantian yang sama jenis dengannya tanpa sebarang tambahan. Cerita dia pinjam lah. Kita pinjam barang, pinjam duit. Maksudnya apa? Kalau pinjam kereta, bagi balik kereta kat dia. Pinjam pensel, bagi balik pensel kat dia. Pinjam duit RM50, bayar balik RM50. Maksudnya dia tak ada untung lah. Simple je. Maksudnya dia tak ada tambahan, tak ada bayaran tambahan. Ataupun kita kata kalau pinjam barang, bagi balik barang yang lebih mahal. Tu bukan al-qardu lah. Al-qardu ni maksudnya dia sama. Kita pinjam lah senangnya. Kan macam kita selalu pinjam lah, pinjam pemadam kawan kita ke, bagi balik. Kan? Okay. Dalil keharusan al-qardu, man dhal ladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapakah yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan gandakan balasannya dan baginya pahala yang mulia. Dia kalau kamu tanya ustaz kan, ada tak ustaz pinjaman dekat dunia ni, kita pinjam RM5,000, kita perlu bayar RM5,000 je. Kan? Ustaz nak tanya sikit lah ni. Siapa tahu? Ada tak pinjaman yang kita pinjam RM5,000, bayar pun RM5,000 je? Siapa tahu? Nasihat baca lah, kita tengok Nasihat lah. Nasihat tahu Nasihat? Pernah dengar? Ya, apa Ustaz? Ada dah pinjaman, kita pinjam RM5,000, kita perlu bayar balik RM5,000 tak? Tak ada, kena bayar lebih. Kalau kita pinjam pada mak ayah kita lah ke? Betul. Betul, itu satulah. Lagi ada lagi tak? Hidayah ada, Hidayah. Tak tahu. Hidayah ada, Hidayah. Ya. Hidayah, apa contoh lagi selain pada Nasuhah sebut? Kita pinjam RM5,000, kita kena bayar balik RM5,000 je. Tak, maksudnya tak ada cas lebih. Kalau kita pinjam dekat bank Islam pun biasanya dia ada cas kak. Kalau kita hutang 5 tahun contoh kan, kita akan kena bayar lebih sikit. Sebab apa? Sebab duit ni 5 tahun memang akan ni juga, dia berbeza. Ada tak Dayah? Saya lupa apa nama dia tu. Daripada pinjam dengan mak ayah. Keluh Ustaz, keluh sikit. Mana lebih keluh. Kalau kita, Ustaz rasa macam hampir mustahil lah. Macam pinjaman kereta dekat bank semua memang tak ada lah. Kan? Tapi ada satu pinjaman ni boleh? Ada? Pinjaman bank loan Loan bank biasanya memang kena bayar lebih dah ya. Saya lupa. Cuma kita bayar bulan-bulan. Jadi bila 5 tahun nanti kalau kita kira, kalau RM5,000 kan, contoh kita pinjam RM5,000, kita bayar bulan-bulan selama 5 tahun. Biasanya lepas 5 tahun tu, bayaran kita dia akan jadi lebih pada RM5,000 lah. Biasanya. Sama lah perumahan ke sampai 30 tahun, sama je. Tapi ada satu pinjaman, kita hutang RM5,000, kita akan bayar RM5,000 lah. Tak ada cas langsung. Siapa tahu? Tak ada kalau tak tahu okey, tak tahu Ustaz bagi tahu lah. Pinjaman satu je Ustaz nampak, ada dua lah. Satu lagi pinjaman koperasi. Kan koperasi ni banyaklah, koperasi guru, koperasi banyaklah yang orang kita tubuhkan ni. Koperasi ni biasanya memang kalau kita join koperasi, selalunya memang kena bayar bulan-bulan lah. Dia nak nak majukan koperasi, memang dia kutip duit tiap bulan. Tapi duit tu duit kita lah. Okey, biasanya kita buat pinjaman dengan koperasi, memang dia tak ada cah. Kalau hutang RM5,000, memang kita kena bayar RM5,000. Dan dia bagi masa kat kita berapa lama lah. Biasanya taklah lama sampai 10 tahun. Dia letaklah biasanya 2-3 tahun kot, taklah Ustaz. Okey, tu satu. Satu lagi pada
pinjaman kredit kad. Kredit kad ni sebenarnya dia biasanya kalau kita pinjam ke kredit kad, kalau kita bayar dalam masa 20 hari, kita tidak dikenakan sebarang charge. Ustaz selalu guna kredit kad. Kredit kad ni contoh kita bayar, kita guna hari ni 1,000. Kita bayar lagi 10 hari 1,000 juga. Dia tak ada charge. Macam hutang orang. Tapi syarat dia kena bayar dalam masa 20 hari lah. Kalau bayar lepas pada 20 hari, memang mahal ya. Dia charge dia selalunya kadang-kadang sampai berbelas persen. Memang mahal lah. Dia kira hutang-hutang ni yang charge paling mahal ni kredit kad lah sebenarnya. Tapi kalau orang pandai, dia disiplin, kredit kad ni sebenarnya dia boleh hutang untuk hutang pendek lah. Kan kalau terdesak, contohlah macam ustaz kami ni kerja makan gaji kan. Maksudnya gaji ustaz nak masuk minggu depan. Ustaz boleh lah guna kredit kad minggu ni kalau duit habis. Minggu depan masuk gaji, bayar balik semua. Jangan bayar sikit-sikit. Bayar sikit-sikit kena charge lah. Maksudnya bayar sekaligus. Kalau hutang 2,000, bayar terus 2,000 minggu depan. 1 sen pun tak ada charge. Itu salah satu qardu jugalah. Tapi untuk apa? Jangka masa pendek je lah. Okey. Jadi qardu ni senang kamu nak ingat, pinjam lah. Pinjam harta. Okay, termasuklah wang lah harta. Maksudnya apa? Tanpa sebarang tambahan. Tak ada bayaran tambahan lah. Okey, dalam ayat ini Allah membuat perumpamaan amal saleh dan sedekah yang dilakukan sebagai memberi hutang kepada Allah dan akan mendapat ganjaran yang besar. Perumpamaan yang dibuat ini menunjukkan keharusan al-qardu kerana Allah tidak akan membuat perumpamaan dengan sesuatu yang diharamkan. Okey, contohnya al-qardu, Aisyah meminjam RM5,000 daripada ibunya untuk memulakan perniagaan menjual kain. Kan dipinjam RM5,000 pada mak dia dan nanti dia bayar RM5,000 jugalah kat mak dia. Kan. Kalau bayar RM5,000, lepas tu dia nak bagi duit untung dia pula. Kan sebab mak dia kongsi tu, cerita tu uqud al-muawadat pula. Kan kalau mak dia bagi duit untuk kongsi perniagaan. Tapi ni memang hutang betul lah. Kalau hutang saja bayar RM5,000, maksudnya ni bawah uqud at-tabarru'at. Okey, sambung. Soal. Rukun dan syarat al-qardu. Rukun pertama, penerima dan pemberi hutang. Pemberi pinjaman dan peminjam berkelayakan untuk melakukan akad iaitu baligh, berakal dan tidak dipaksa. Mestilah berkelayakan untuk melakukan akad hutang kerana penjaga harta anak yatim tidak mempunyai hak untuk menjadikan harta tersebut sebagai pinjaman. Mestilah memiliki harta tersebut sebelum ia boleh dipinjamkan. Rukun kedua, harta yang dipinjam. Ustaz Nazar. Okey, yang ni sama jugalah macam lebih kurang yang tadi kat sebelum ni lah. Kan maksudnya dia berkelayakan. Okey, lepas tu mesti harta dia bukan penjagaan harta anak yatim. Okey, lepas tu dia maksudnya apa? Jangan bagi pinjam dekat apa? Maksudnya dia bagi pinjam duit harta anak yatim lah maksud dia. Okey, lepas tu samalah yang ketiga pun. Maksudnya harta yang boleh dipinjamkan. Okey, terus. Rukun kedua, harta yang dipinjam. Kadar yang telah ditetapkan dengan jelas. Kedua, pinjaman mestilah dalam bentuk manfaat sahaja kerana ia sukar untuk dipulangkan secara tepat. Harta yang dipinjam mestilah mempunyai nilai tertentu. Okey, yang ni pun samalah. Kadar yang ditetapkan dengan jelas. Kan maksudnya pinjam tu berapa, harta tu apa. Okey, jelas kan. Pinjaman tu pula mestilah bentuk manfaat sahaja. Okey, kerana ia sukar untuk dipulangkan secara tepat. Okey, dalam bentuk manfaat. Pinjam ni mesti benda manfaat lah. Kan, maksudnya bentuk manfaat. Okey, harta yang dipinjam mestilah mempunyai nilai tertentu. Okey, mesti ada nilai lah. Okey, terus yang ketiga, last. Rukun ketiga, sirah iaitu lafaz ijab dan qabul. Syarat, kadar pinjaman mestilah disebut dengan jelas dalam akad. Yang kedua, ijab dan qabul dilakukan secara sukarela. Okey. Sirah pula, kadar pinjaman mestilah disebut dengan jelas lah akad, ijab qabul dilakukan secara sukarela. Inilah lebih kurang lah ayat dia. Okey, ada soalan sekat tu. 2 lagi kita sambung minggu depan lah.
Nanti kita akan cuba buat quizzes ataupun nanti kamu bolehlah sambil-sambil boleh buat nota dulu setakat 3 tajuk ni dululah. Okey, tiga bahagian ni dulu. Jawab soalan pun sama juga lah. Kalau dia tak soalan yang tak bercampur tu dalam modul kita tu, boleh jawab yang tu dululah. Okey, jawab yang berkaitan 3 hari ni dululah. Iaitu apa dia hari? Ustaz pun lupa dah yang pertama tadi dah. Yang pertama tadi hibah, kan, hibah, al-qardu, lepas tu al-wadi'ah, kan. Okey, ada soalan tak? Okay lah, kan dalam ni kita kalau macam tajuk ni dia macam banyak duit Ustaz kan. Okey. Lepas tu Forex ni Ustaz kan, Forex ni dia apa, saham ke? Kan, Forex ni lain, Forex ni mata wang. Saham ni apa? Saham ni adalah pemilikan, kita kata ni contoh satu syarikat kan. Saham ni maksudnya pemilikan equity. Maksudnya kamu kena faham ni, satu syarikat yang besar kan, syarikat kecil pun samalah, dia akan ada pemilik dia. Okey. Jadi pemilik ni kalau contoh syarikat besar, dia ada pemilik dia memang ramai lah, bukan 2-3 orang. Kadang-kadang sampai puluh ribu dan boleh jadi ratus ribu orang pun. Contoh kalau kamu ambil syarikat kalau dekat Amerika. Kan, contoh syarikat apa? Apple yang kamu kenal kan. Macam Apple ni, kita kenal dulu pada Steve Jobs lah. Kan, dia yang antara yang pengasas dia kan. Dia pun meninggal dah. Jadi siapa pemilik dia sebenarnya? Pemilik dia adalah ramai orang seluruh dunia yang membeli saham dia. Jadi saham ni dia ada nilai dia. Maksudnya kita kata apa, orang yang nak jadi pemilik tadi cuma dia ada pemilik yang besar, pemilik yang kecil lah kan. Maksudnya orang yang memiliki banyak jumlah saham dia akan memiliki kuasa yang lebih lah ataupun duit yang lebih lah dekat satu syarikat tu. Kalau Apple tadi kan, kalau kat Malaysia ni banyak lah, kita ada apa, kita ada Nestle, kita ada syarikat apa, kita ada banyak lah syarikat ni kat Malaysia ni kalau kamu nak ni. Tapi nak cerita kat kamu, maksudnya saham ni dia pemilikan syarikat. Okey, jadi dia bila pemilikan syarikat, dia boleh diurus niaga, dia boleh dijual beli. Kan, contohlah kan, katalah ustaz ada apa? Syarikat UMW. UMW ni pemilik Toyota, kan. Katalah ustaz ada saham dalam syarikat dia. Kan, katalah ustaz ada 1000 unit syarikat dia. Kan, contohlah kata Amir pun nak beli. Amir kata, ustaz nak, saya belilah saham ustaz yang UMW tu. Kan, ustaz nak jual berapa kat saya? Katalah ustaz beli dulu RM1 je. Kan, setahun lepas. Amir bila nak beli, selalunya kalau orang yang nak beli, dia tawar harga lebih mahal lah. Tak apalah ustaz, saya beli kat ustaz 1 unit RM2. Maksudnya ustaz untung RM1 lah, 1 unit. Kalau darat 1000 unit, darat sendirilah. Maksudnya apa? Kita buat urus niaga tadi. Boleh tak? Boleh. Sebab apa? Sebab saham tu adalah harta. Dia adalah benda yang bernilai. Okey, itu saham. Okey. Jadi dia bergantung pula lah saham ni. Kalau kat Malaysia ni dia ada Suruhanjaya Security Malaysia. Bawah dia ada penasihat, dia ada Majlis Penasihat Syariah. Dia ada saham yang patuh syariah, ada saham yang tak patuh syariah lah. Sebab apa? Sebab ada syarikat yang jual arak. Contoh macam Kasbet. Kasbet kita tak boleh lah beli saham dia. Sebab apa? Sebab dia buat arak. Kan? Jadi nak kena beli syarikat saham yang ada syarikat saham yang patuh syariah lah. Maksudnya dia tak terlibat dengan judi, dia tak terlibat dengan arak, kan? Dia tak terlibat dengan jual babi ke. Maksudnya dia tak terlibat dengan riba. Kan? Ni benda-benda ni. Itu maksudnya saham tadi dia secara umum dia halal, harus. Tapi kena tengok pula lah kita beli tu syarikat apa. Macam Apple. Apple ni memang patuh syariah lah. Sebab dia jual apa? Dia jual iPhone. Kan, dia jual barang-barang elektronik. Jadi dia tidak terlibat dengan arak ataupun judi dan sebagainya. Jadi dia sebab itulah kalau kamu buka laman web tertentu, dia ada penasihat syariah. Kalau dengan US punya market ni, Amerika punya saham, kita kena check yang laman web yang dunia punya lah, penasihat syariah dia. Kalau kat Malaysia ni mudah lah. Kan, kalau kamu terlibat dengan saham ni, kalau kamu perasan dekat TV3 kan, dekat TV3 setiap malam dalam berita dia buku apa, 8.30 ke atas tu dia akan keluar senarai saham yang paling untung, saham yang paling rugi, saham yang paling aktif. Itu dekat Bursa Malaysia lah tu. Dia diniagakan. Okey, tu saham. Clear? Okey.
adapun forex kan, forex ni ada dua. Satu pertukaran duit yang contoh macam kita nak pergi Siam. Kan, kita nak pergi Siam, kita nak kena tukar lah duit kita ringgit Malaysia, kita kena tukar ke baht. Kan, duit depa baht. Bila kita tukar tadi, boleh tak? Boleh lah. Kalau tidak, kita nak beli je dah. Okey, ataupun bank sendiri yang memiliki duit, bank kan memang banyak duit. Depa tu tukar, depa pun ada tukaran duit juga. Bank. Bank memang kerja dia lah. Yang ni dia, bank dengan yang kita tukar duit forex tadi, hak tu diharuskan. Okey. Yang Amir tanya ni, saya rasa forex online. Yang ni ramai yang trader-trader ni, pedagang-pedagang ni, anak-anak muda lah selalunya. Dia masuk, dia daftar satu account, satu company, depa ni bukan bank. Syarikat ni dia bukan bank. Okey. Kita pergi beli, kita pun masukkan duit dalam tu akaun kita. Lepas tu kita pergi belilah duit ni. Lepas tu kita tukar, dapat untung. Hak ni pada, hak ni tak patuh syariah. Dan dia difatwakan haram dekat Malaysia dan seluruh dunia. Tak ada satu fatwa pun yang kata harus. Tapi hak ni malangnya, ramai anak muda Melayu yang terlibat. Okay. Dia berbeza dengan saham. Walaupun dia tengok chart juga. Kan, chart ni carta lah. Kan. Carta dia ada carta dia. Contoh Ustaz bagilah, tunjuk gambar sikit lah. Ni kalau saham lah. Apa nampak skrin Ustaz kan? Ustaz lah, Ustaz. Nampak. Ustaz cancel dulu lah. Ustaz cancel dulu kita punya rakaman lah sebab dia tak ada berkaitan dengan kelas sebenarnya. Ustaz tak.